perwakilan permati tuan-tuan dan juga puan-puan dimiliki sekalian. Kini tibalah masanya untuk kita mendengarkan amanat dan juga ucapan perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Hormat Tuan Rafizli, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Dengan segala hormat dipersilakan. Wah, ya banyak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Pengacara majlis yang berhormat Padlina, Ketua Wanita Keadilan, yang berhormat Saudara Adam, Ketua Jabatan Muda Keadilan, Saudari Juwairiah, Timbalan Ketua Wanita, Saudara Kamil, Timbalan Ketua Angkatan Muda, keseluruhan sayap-sayap wanita dan Angkatan Muda Parti, saudara-saudari perwakilan, pemerhati, sahabat-sahabat media, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, Kongres Wanita dan Angkatan Muda, pusat yang saya ingat paling gembira buat dalam sejarah parti. Tempat dah cantik, sudah selesa. Yang akan menjadi hakim lepas ini ialah sama ada kupasan perbahasan saudara-saudari itu setaraf dengan tempat yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, ini kali Kongres Angkatan Muda dan Wanita dirasmikan oleh seorang timbalan presiden yang asalnya daripada sayap Angkatan Muda. Walaupun saya mungkin tidak nampak muda, tapi saya adalah timbalan presiden pertama dengan sayap parti. Sebelum itu, dulu dikenali sebagai Pemuda Keadilan sebelum parti bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia tahun 2003. Dan sepanjang 24 tahun yang lepas, tentu saya menjadi saksi sendiri bagaimana banyak bezanya dulu dan saya pernah bermula di dalam parti sebagai Ketua Biro Pemuda Keadilan pada ketika itu sebagai Ketua Biro Antarabangsa. Kerana pada awal tahun 98-99, tumpuan parti adalah untuk kita menjalankan kempen Free Anwar kempen di luar negara. Dan pada ketika itu tak ramai orang berada di luar negara. Saya sudah pun bekerja di London. Jadi antara fokus Pemuda Keadilan Angkatan Muda pada ketika itu, misi kami ialah untuk memastikan kisah Anwar Ibrahim ini tidak dimatikan. Dan oleh kerana media dikawal di dalam negara pada ketika itu, jalan yang paling sesuai ialah dengan membawa cerita itu ke seluruh dunia. Dan pada umur yang muda, selain daripada saya dan rakan-rakan yang lain yang bertebaran di seluruh dunia, usia 21, 22, kami perlu membawa kes-kes Datuk Seri Anwar ke Parlimen asing, berjumpa dengan menteri-menteri asing. Pada masa yang sama, pimpinan pemodelan wanita pada ketika menggunakan parti di dalam negara bertempur dengan. Saya juga pernah menjadi
saya tahu pada itu. Dan zaman yang rubah itu bermakna kalau kami dahulu tahun awal kalau buat di tempat yang besar ini pun akan ada orang yang protes di kalangan pimpinan pemuda dan wanita pada ketika itu kerana dia takut habis duit. Kerana yang itu pada ketika itu oleh kerana sengkeknya sayap-sayap dan muda dan wanita ketika itu, setiap RM1 itu lebih baik dijimatkan untuk kita menggerakkan kawan-kawan di bawah. Saya sebut semua ini supaya kita jangan hilang perspektif dan konteks. Memang resam mana-mana organisasi bahawa keadaan berubah daripada satu zaman ke satu zaman. Alhamdulillah untuk kita, perubahan itu ke arah perubahan yang lebih baik, lebih selesa daripada pembangkang di jalanan, kemudian menjadi kerajaan di beberapa buah negeri, kemudian sekarang menjadi kerajaan. Kita ada pimpinan kanan daripada sayap wanita dan juga angkatan muda yang menjadi sebahagian daripada tugasan penting dalam kerajaan. Saudari Fadlina memegang bagi saya portfolio yang paling penting, lebih penting daripada portfolio ekonomi, iaitu pendidikan. Saudara Adam memegang portfolio belia dan sukan dalam keadaan kita memerlukan sokongan muda dan dan yang sekarang ini rancangan tapi cabaran ada perubahan dan keselesaan, cabarannya juga berubah-ubah. Walaupun dahulu generasi pertama angkatan muda keadilan seperti saya sengkek, susah, tidak ada jawatan. Tapi kami berada di zaman yang mana sokongan anak muda itu hampir 100% dengan keadilan. Nurin duk angguk-angguk, dia perasan muda. Zaman begitu mudah untuk kita mendapatkan sukarelawan ataupun anak muda, wanita yang akan tampil ke depan untuk menyertai parti. Malah pengalaman saya sendiri lah bagaimana saya terjebak dengan parti. Bukan sebab politik, bukan sebab kerajaan, tetapi atas rasa kesedaran pada ketika itu sebab dengan besar orang muda. Perkara yang berlaku kepada Datuk kepada seorang jalan negeri, dia berlaku pada semua. Kalaupun kami tidak boleh mengubah keadaan, bang kami menyumbang. Sebab itu awal parti begitu mudah untuk membina parti ini, dan ia dibina daripada kalangan anak muda dan juga wanita muda pada ketika itu. Pada ketika itu peristiwa reformasi mencetuskan apa yang kita boleh panggil satu political awakening di kalangan anak muda dan wanita muda. Mereka melihat masa depan dan mereka mengatakan bahawa kami tidak mahu membesar dan mengambil kerajaan dalam suasana yang seperti ini. Maka soal keadilan, soal social justice adalah sesuatu yang berjualan, sebab sementara kami lebih daripada saudari-saudari sekarang yang mengerti pintu menawarkan khidmat adalah dalam ribuan setiap. Uang semasa dahulu. Pernah orang tanya parti, apa parti nak lagi?
kami potong gaji sendiri. Dan selalu yang jadi ialah mereka yang bekerja di pihak swasta lah, termasuklah macam saya. Kerana bukan soal, masa itu tak timbul sangat soal sayang parti, soal nak jadi kerajaan. Kita sebagai kawan-kawan, sekumpulan anak muda menyertai satu gerakan masa rakyat. Dan kawan-kawan kita ini ada yang hidup senang sebab dia profesional. Ada hidup susah kerana sebagai sebuah gerakan massa pada ketika itu, kita ada macam-macam. Daripada yang basuh cuci kereta, daripada petani kepada buah. Jadi akhirnya sama-sama hukum kerana anak orang itu tak ada duit untuk beli susu. Jadi walaupun kami susah masa itu, ada banyak juga yang kami senang banding dengan saudara-saudara. Kami tak soal wang. Kami jawab. Kami pening kepala pun kena kejar RU. Itu saja. Cabaran saudara-saudari berbeza. Pertama, saudara-saudari memegang amanah ini daripada peringkat cabang sampailah pusat dalam keadaan sebahagian besar anak muda tidak menyokong kita. Seperti mana tahun 1999 dahulu, political awakeningnya dicetuskan oleh reformasi. Oleh kemahuan melihat satu kerajaan dan masyarakat yang berteraskan keadilan sosial, pentadbiran yang lebih cekap, tidak ada korupsi. Keadaannya berubah dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas. Dan cabaran hanya cabaran di Malaysia, satu dunia. Ini cabaran mengenai kumpulan muda, wanita dan lelaki yang sudah berada di akhir satu sistem politik dan masyarakat yang telah umurnya hampir 80 tahun selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Dunia Kedua, dunia menyaksikan pertumbuhan yang rancak. Pada ketika itu kekayaan di seluruh dunia melimpah selepas perang. Dan kerajaan boleh secara berterusan menerbitkan, mengambil di seluruh dunia untuk membina kembali masyarakat yang rosak dan hancur selepas perang. Limpahan itu sampai ke Malaysia sendiri. Sebab itu tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an kita mendapat laba daripada limpahan ekonomi itu. Sebab itu orang kata baby boomer, Gen X, perangai dia lain daripada millennials dan Gen Z. Zaman saudara-saudari ialah zaman yang dunia kini sedang berubah, yang akan menentukan corak dunia dan masyarakat dalam tempoh 100 tahun akan datang. Hegemoni beberapa negara barat tertentu semakin kurang. Kuasa-kuasa tradisional dan juga sistem ekonomi dan masyarakat tradisional dicabar. Dan dunia yang saudara-saudari akan tua akan beza daripada dunia yang saya lalui. Akibat ada kesenjangan yang besar. Anak muda oleh kerana ketersambungan digital yang ada melalui social media, maklumat senang diperolehi dan mereka boleh membandingkan dan ada satu jangkaan. Kalau saya datang daripada begini, ijazahnya begini, latar belakang begini, maka itu kehidupan yang saya patut. Beza dengan kami dahulu. Kebanyakan daripada kami, TV pun tak ada dulu. Akhirnya saudara-saudari berdepan dengan satu kumpulan memang akan meletakkan harapan yang menggunung tinggi kepada kerajaan. Mereka tidak boleh menunggu lama.
mereka perlukan hasil yang segera, dan mereka mempunyai kesabaran yang terhad. Yang selalu kita sebut, kalau golongan muda sekarang akibat ketersambungan digital itu, golongan muda yang menjadi cabaran saudara-saudari adalah golongan yang mempunyai short attention span. Kita menjadi kerajaan di tengah perubahan sosial budaya masyarakat dunia yang Malaysia tidak dikecualikan. Sedari berbeza dengan kami, berhadapan dengan satu muda, baik wanita, baik yang anak muda lelaki, yang political awakeningnya datang daripada rasa tidak puas hati itu. Dan dalam keadaan mana kerajaan di dunia sekarang berdepan dengan cabaran perubahan ekonomi itu, menjadi pembangkang akan mendapat kelebihan, kerana apa yang pembangkang perlu lakukan hanyalah mengapi-ngapikan rasa tidak puas hati itu. Jadi itu cabaran saudara-saudara. Sebab itu saya selalu sebut, Allah itu adil. Saya selalulah dalam tempoh 23 tahun yang lepas, terutamanya yang muda, pimpinan yang muda akan datang tanya saya, macam mana saya nak jadi wakil rakyat umur 25 tahun? Macam mana? Kenapa ini? Kalau ada lepas ini yang datang tanya saya akan bagi jawapan terus kat sini supaya tak payah tanya saya. Selalunya peraturan dan ketetapan yang Allah telah bagi itu adalah adil. Ada yang jadi wakil rakyat pada umur menjadi idola pada rakan dalam angkatan muda dan wanita. Saudara-saudari tahu bahawa cabaran dan ujian mereka datang lebih awal. Kalau mereka berjaya, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang berjaya? Kerana bila menjadi wakil rakyat, pimpinan pada usia yang muda, harapan dan tekanan itu lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau anda tak bersedia dari segi kecekapan, tuntasnya idea, matangnya kita mengendalikan rakan-rakan dan organisasi, bukan sahaja saudara-saudari menghancurkan organisasi yang saudara-saudari pimpin, tetapi saudara-saudari boleh menoktahkan kerjaya politik saudara-saudari lebih awal. Berapa ramai daripada pimpinan pemuda keadilan generasi pertama dahulu yang kekal dalam parti sekarang? Tak ramai saudara-saudari. Kalau di kepimpinan pusat, saya ingat, kalau kepimpinan atas, tinggal saya dengan saudara Saifuddin. Saudara Saifuddin, timbalan ketua pemuda, saya bendahari pemuda. Yang lain semua dah tak ada. Sama ada dia tercicir, dia habis gas awal, dia putus asa, dia kecewa, dia masuk parti lain, dia serik dah dengan politik dan lain-lain. Sebab itu, saya balik kepada soal ketentuan Allah itu sebenarnya adil. Kami yang dulu susah untuk menggerakkan parti, tapi senang meyakinkan rakyat. Kerana situasi ketika itu. Janganlah nak kata yang dulu hebat, yang hebat. Kita diberikan kelebihan dan diuji secara adil dari satu zaman ke satu zaman. Kalau yang dulu diuji dengan kepayahan, kesusahan, masuk penjara. Sebab tu saya tak suka sangat nak ulang yang dulu-dulu, zaman dulu macam mana orang dulu kena pukul saya. Bukanlah saya tak suka nostalgia reformasi, tapi faham cabaran saudara-saudari adalah berbeza dari satu zaman ke satu zaman. Dari ada kelebihan, tapi cabarannya itu juga besar. Sebab itu satu-satunya perkara
yang boleh memegang saudara-saudari parti ini. Satu-satunya asas yang boleh membantu saudara-saudari menjadi pemimpin dan penggerak yang besar dengan tanggungjawab yang diberikan kepada saudara-saudari adalah idealisme saudara-saudari masa muda. Ramai yang bercakap tentang idealisme sekarang. Parti dah umur 24 tahun. Kita dah pernah jadi kerajaan negeri, kerajaan daripada 2008. Berapa ramai daripada kalangan pimpinan angkatan daripada semua peringkat yang telah mendapat peluang dan mandat untuk menjadi pemimpin dan memegang jawatan. Jadi saya faham fokusnya itu lebih kepada perkara itu dan kita tidak mahu bercakap sangat soal idealisme ini. Tapi saudara-saudari, cabaran yang saudara-saudari ada itu besar. Terutamanya cabaran berdepan dengan masyarakat yang tidak semuanya menyokong saudara-saudari. Hanya idealisme sahaja yang boleh menguatkan azam saudara-saudari untuk terus bergerak, terus membina kekuatan, terus menyantuni rakyat, terus idea baru yang kreatif, terus memastikan angkatan muda dan wanita menjadi tonggak-tonggak kekuatan kepada parti ini. Jadi, pah tepuk saya nak tanya, terutamanya kepada yang muda. Sebab saudara-saudari ini, terutamanya yang di bawah umur 30 tahun. Dan ada juga yang lebih daripada itu, saya anggap saudara-saudari adalah generasi ketiga di dalam wanita dan angkatan muda. Generasi pertama, hasil ledakan political awakening tahun 1998-99. Yang itu ada yang dah mati, ada yang macam-macam lah. Dah jadi datuk orang pun ada. Dah tak muda dah. Kemudian generasi kedua ialah generasi 2008 yang menyertai keadilan atas political awakening dengan janji dan prospek perubahan yang boleh dibawa dalam negara ini apabila Pakatan Rakyat pada ketika itu berjaya menidakkan majoriti 2/3 UMNO Barisan Nasional dan menguasai 5 buah negeri. Kita boleh nampak ada satu lonjakan penyertaan generasi. Itu generasi kedua. Berbeza dengan generasi yang pertama. Dan ada di kalangan saudara-saudari dan banyak yang akan terus menyertai wanita dan angkatan muda selepas ini adalah generasi yang ketiga, iaitu yang mendedakkan political awakening selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi saya lontarkan ini kepada wakilan, kepada kepimpinan sayap wanita dan angkatan muda. Apa idealisme yang menyebabkan saudara-saudari menyertai parti? Soalan itu adalah soalan yang tonggak. Kalau tidak puas dan ditanam dengan baik, percaya saudari, kuasa datang dan pergi. Jawatan itu adalah satu beban. Satu hari beban itu akan diambil daripada kita. Kalau political awakening adalah kerana melihat kerajaan ataupun flavor of the day, saudara-saudari, tak susah untuk orang yang hari ini menyertai satu parti kerana mereka ada dalam kerajaan untuk beralih ke parti yang lain apabila ada kerajaan baru. Ia tidak cukup kuat untuk kita menang perjuangan kita. Sebab itu saudara-saudari, kalau saya ada satu mesej saja untuk perwakilan dan keseluruhan kepimpinan angkatan muda dan wanita pada hari ini,
ialah supaya kita melihat kembali sebenarnya apa idealisme kita dan kenapa kita menyertai parti ini. Kalau saya lontarkan kepada saudara-saudari, saudara-saudari menyertai parti yang tidak semestinya mendapat sokongan padu daripada kumpulan umur saudara-saudari sekarang. Kepada yang Melayu, saudara-saudari berhadapan dengan cabaran getir untuk meyakinkan kumpulan besar anak muda. Kalau idealismenya ialah mengenai pangkat, kedudukan, kerjaya, jawatan, berapa kerat sangat yang akan mendapat peluang itu. Dan kalaupun dapat peluang itu, berapa kerat sangat yang boleh tahan dan boleh memikul cabaran-cabaran itu tanpa rasa kecewa. Kerana kita bukan zaman dulu-dulu. Zaman dulu ada jawatan kerajaan, maknanya kaya raya. Zaman sekarang, kalau jawatan kerajaan, kamu salah sedikit, bukan saja pihak berkuasa akan tangkap, parti akan buang kamu. Kalau dulu mendapat jawatan dalam kerajaan pada umur yang muda, berjaya yang kerana kerajaan itu akan kekal 20-30 tahun akan datang. Zaman sekarang, kerajaan tak tentu kekal, lebih daripada 2 penggal. Kalau kamu dapat jawatan, kamu nakal, dan sebab kamu berada dalam parti ini, memang senang 5 tahun, lepas itu duduk kat dalam. Jadi kepada kita semua yang belum bertanya soalan-soalan itu, saya minta satu saja. Tanya soalan itu. Kenapa sebenarnya kita berada di ini? Kerana satu hari nanti saudara-saudari juga akan jadi tua macam saya lah. Dan saya melihat generasi saya, banyak yang tercicir, banyak yang tumpas, banyak yang ambil jalan salah, jalan singkat, lompat parti lain, akhirnya kesian kawan-kawan semua. Saya ada simpati kepada mereka yang macam ini, tapi nampak macam mana? Kamu tidak sabar. Kamu ambil jalan pintas dan dia tidak sabar dalam pintas kerana idealisme dia itu tidak kuat, saudara-saudari. Kalau idealisme saudara-saudari betul, dan saya tak tahu sebenarnya, apa idealisme generasi sekarang. Kalau idealisme itu betul, maka marilah cabaran yang macam mana, susah macam mana pun, insya-Allah daripada idealisme itulah tambah kreativiti. Idealisme itu akan membuatkan saudara-saudari kental mencari jalan, gagah. Saudara-saudari tak takut kepada apa-apa. Cabaran itu dilihat sebagai kelebihan. Dan begitulah macam mana parti ini dibina daripada awal. Kekurangan yang ada di peringkat kita, tak ada wang, tak mewah, susah. Yang itulah mencambahkan idea kita. Macam mana kita nak menyelesaikan kekangan-kekangan itu? Kerana kita ada idealisme yang kuat. Kita nak tengok wawasan kita berubah makan. Sebab itulah keadilan selalunya sebelum menjadi pendepan kepada gaya dan corak politik baru di negara ini. Dulu, zaman angkatan muda generasi pertama, wanita generasi pertama, cabaran paling utama apa dia dengan masyarakat? Maklumat. Susah untuk kita sampaikan maklumat kerana masa itu media dikawal. Apa kita buat? Sebab itu keadilan pada ketika itu mendepani sebenarnya aplikasi IT di dalam politik. Tahun 98-99 dahulu
blog-blog yang ada. Masa itu buat blog bukan macam zaman sekarang. Nak buat blog kena jadi software engineer sebab kena kod sendiri. Kena tahu coding. Zaman sekarang ini senangnya pergi membebel dekat Facebook. Zaman dulu kena buat blog. Jadi kita tak ada pilihan. Kita kena cari yang muda-muda, yakinkan mereka, latih mereka untuk buat blog. Yang di bawah ini jentera, wanita dan angkatan muda, daripada blog itu dia akan print dan masa ceramah dia bagi kat orang. Tak dibayar, pakai duit sendiri. Sama juga selepas 2008 ke arah 2013. Memang keadilan parti pertama yang menggunakan social media untuk berkempen. Kita parti pertama yang menggunakan live Facebook untuk berkempen. Sebab kepayahan pada ketika itu, dia mencambahkan kreativiti, mencambahkan usaha, kerana kita sayang kepada perjuangan. Itu cabaran saudara-saudari sekarang. Kita sering bercakap soal komunikasi. Saya kadang-kadang kesian dekat Fahmi Fazil. Sebab memang tak cukup tangan. Dan saya faham bila sudah jadi kerajaan, wartawan pernah tanya saya, kenapa bila jadi kerajaan ni nampak macam defensif? Sebahagian sebabnya ialah kerana memang lumrah mana-mana parti politik bila dia jadi kerajaan, penyokong dia tu rasa selesa. Kalau dulu tiap-tiap hari kita bangun, kita menyampah tengok lawan kita. Jadi tak payah disuruh, tak payah dibayar, tak payah dilatih. Kita pandai-pandai sendiri buat. Kalau kita kerja 10 jam sehari, 1 jam kita pastikan kita mesti ni komen. Semua kita rasa kita kena ubah. Mana-mana parti bila dia jadi kerajaan, dia jadi reverse. Sebab apa? Sebab kita dah tak marah lah. Kawan kita jadi menteri, presiden kita jadi timbalan, jadi Perdana Menteri. Kemudian kita bangun ni, kita mula tumpu kepada benda-benda lain yang kita tak buat dah lah yang dulu-dulu. Yang bersatu, yang pas dia terbalik lah. Dulu dia kerajaan, dia macam itu. Sekarang dia nak mencukupkan jumlah dia ni. Maka tiap-tiap hari lah dia buat bising. Benda yang tak betul pun dia kata. Benda yang tak wujud pun dia kata. Kita tak boleh bergantung kepada jentera kerajaan semata-mata. Kalau dulu kita boleh menang semasa kita susah di luar kerajaan, kenapa sekarang bila kita dalam kerajaan, kita rasa semua susah? Sebab itu dia kembali kepada idealism, saudara-saudari. Dan daripada idealism itu, diperlukan 2 lagi perkara yang saya ingin lontarkan kepada kepimpinan wanita dan angkatan muda. Idealism saja, tetapi tidak ada kekuatan organisasi dan juga yang paling penting, kelebihan bakat, gerakan itu tak ke mana. Idealism bagus. Dia akan menarik orang awal. Tetapi jumlah yang ramai tetapi tidak disusun dengan baik, tanpa kepimpinan dan bakat yang membuka jalan dan memberi gambaran masa depan, idealism tu tak ke mana-mana. Nak tahu parti mana? PAS. Memang daripada tahun 1951, dari segi idealismnya, dia ada yang paling jelas. Islam, dia katalah. Sokongan paling ramai, memang betul. Sebab itu PAS, apa-apa pun dia tunjukkan semua orang penuh satu stadium. Tapi kita pernah lama dengan PAS. 2 hari sebelum pilihan raya 100,000. Masuk pilihan raya, kalah. Sebab idealism sahaja tanpa kekuatan organisasi dan juga bakat kepimpinan yang baik, itu tak boleh
menerjemahkan idealism kepada keberkesanan kita membawa perubahan kepada rakyat. Jadi saya nak tanya kepada perwakilan, kepada kepimpinan wanita dan angkatan muda. Organisasi saya ingat itu memang perkara yang kita bincang tiap-tiap hari lah. Kalau dalam parti ni daripada dulu soal ranting, soal cabang, dan saya rasa dari segi kemahiran menguruskan parti lebih baik daripada satu zaman ke satu zaman. Yang saya bimbang ialah bakat-bakat kepimpinan yang perlu diasuh daripada sekarang yang ada. Kalau yang ada di dalam atas pentas ini, saudara-saudari mungkin hebat duduk atas pentas, tapi angkatan muda umur 35 tahun je, lepas sudah jadi tua. Dan saya boleh sebut di sini, saudari Fadlina ada, saudara Adam ada, di dalam jawatan kuasa calon. Seboleh yang mana atas tugas saya sebagai pengurusi jawatan kuasa calon parti, memang seboleh yang kemampuan saya nak tengok lebih ramai calon wanita. Saya nak tengok lebih ramai calon angkatan muda. Jangan tepuk lagi. Ayat tak habis lagi ni. Ayat tak habis lagi. Saya nak, memang betul. Sebab saya datang daripada asas itu. Saya datang daripada angkatan muda. Tapi saudara-saudari, saya juga ada tanggungjawab bukan sahaja kepada pimpinan lain dalam parti. Saya ada tanggungjawab kepada rakyat. Tapisan itu berlaku di peringkat kami di jawatan kuasa calon. Dan senarai akhir itu saya yang kena bawa kepada Datuk Seri Anwar. Saudara-saudari, kalau contohnya, ini mungkin ramai yang kurang selesa lah, tapi bila masa saya bagi ucapan yang orang selesanya, memang orang tak pernah selesa dengan ucapan saya. Kalau ada 3 calon, 1 calon angkatan muda, 1 calon daripada luar, tokoh besar yang nak masuk, yang kita rasa boleh bawa nama yang bagus, 1 calon pimpinan veteran parti yang dah 20 tahun, yang menyumbang. Walaupun saya tahu sebolehnya saya nak bagi, tapi kalau beza dari segi kesediaan, kematangan, watak, kemampuan melaksanakan tugas itu beza sangat. Susah saya sendiri. Jadi saya nak tanya balik, kenapa dulu-dulu banyak tokoh-tokoh muda, wanita dan angkatan muda yang dilihat mendapat peluang lebih awal? Kenapa? Satu sebabnya kerana tak ramai orang yang nak ke depan dalam parti, sebab dia kira parti ni takkan menang. Ini kalau bertanding ni nak hilang deposit saja. Jadi akhirnya tak cukup calon. Maka lebih ramailah yang dikedepankan. Tapi satu lagi sebabnya, ialah pada pandangan peribadi saya, oleh kerana ledakan political awakening yang menghasilkan idealisme yang kuat pada zaman awal parti penubuhan dahulu, sebahagian besar daripada pimpinan awal parti dulu, wanita dan angkatan muda, adalah profesional. Saya ingat dalam exco pertama Pemuda Keadilan pada ketika itu, ada 4 orang lulusan Cambridge. 4 orang lulusan Cambridge. Lebih daripada separuh adalah profesional di peringkat jawatan pengurus ke atas. Jadi bila kita nak meletakkan, kalau wanita saya ingat macam itu, masa itu, kebanyakannya adalah daripada NGO yang berjawatan dan juga berpengalaman luas. Jadi bila kita nak letakkan itu, dia memang mudah. Kerana tak ada yang mempersoalkan, kenapa kau letak dia ni? Kerana sepatutnya orang ni lagi lama. Orang ni lagi besar. Itu cabaran saudara-saudari sekarang. Kerana parti dah lama. Sekarang dah jadi kerajaan pusat. Makin ramai orang nak masuk. Lagi pening kepala kami di jawatan kuasa calon.
Tapi saya bimbang begini. Saya tak rasa pimpinan yang ada dalam parti sekarang ni boleh kekal sampai umur 70-80 tahun. Selain daripada Datuk Seri lah, Datuk Seri Anwar dia dah 70 tahun. Tapi kalau tengok umur kami, Presiden parti 76 tahun. Saya timbalan Presiden umur 46. Naik Presiden semua awal 40. Dan kami tak ada masa yang lumayan ataupun lagi lama. Saya pun tak nak. Saya tak rasa saya akan kekal sampai umur 60 lebih ni, tak ada dah. Aku pun nak pergi buat benda lain juga. Sedangkan cabaran saudara-saudari dan cabaran parti sekarang ialah semasa kami umur 30-an dan 40-an mendapat mandat dan tanggungjawab jadi pemimpin kanan parti, jadi pemimpin kanan kerajaan, kami telah melalui lebih 20 tahun asam garam kena bakar dalam parti. Dan juga kami telah ada 20 tahun pengalaman kerjaya masing-masing. Parti ada 20 tahun untuk menyediakan barisan kepimpinan ini. Jadi bila kita ambil alih kerajaan, maka ada sedikit ruang yang baik untuk kita mula menyesuaikan diri dengan tanggungjawab dan beban itu. Saudara-saudari, saya tak rasa ada tempoh 20 tahun. Kalau saya jadi kepimpinan wanita dan angkatan muda sekarang, antara persoalan paling utama yang saya akan tanya, katakanlah pimpinan pemuda dan wanita, pemuda pula dah, aku ingat zaman angkatan muda. Kalaulah pimpinan angkatan muda dan wanita yang ada sekarang ini, soalannya begini, kalaulah, katakanlah saudara-saudari akan mengambil alih kepimpinan parti dan negara dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang, bersediakah saudara-saudari? Soalan dia. Kalau ada yang kata bersedia, boleh tampar. Tak ada orang yang bersedia. Tak ada orang yang bersedia sepenuhnya. Tapi kita sebagai sebuah organisasi dan kalau kita pimpinan, yang kita boleh buat ialah kita boleh membina asas itu. Kita boleh letakkan prosesnya. Kita perlu tegas dan kadang-kadang kasar untuk memberi ruang kepada yang baru-baru, yang berpotensi untuk membawa parti, angkatan muda, wanita ke peringkat yang lebih tinggi. Supaya kita berlaku adil kepada rakyat kalau kita dapat mandat. Tadi masa saya kata saya nak lebih banyak calon, semua orang tepuk. Lepas saya sambung, semua orang diam. Jadi sebab itu, yang ingat, saya berharap perlu diberikan perhatian yang khusus lepas ini ialah persoalan idealisme dan persoalan talent pipeline. Talent pipeline itu memerlukan kepelbagaian, memerlukan satu struktur yang sistematik, memerlukan banyak cabang-cabang dan platform, memerlukan penyesuaian bagi tugas dan cabaran yang berbeza-beza. Dalam keadaan sekarang, saudara-saudari terpaksa berdepan dengan cabaran yang besar untuk memenangi golongan muda. Business as usual is not an option. Saudara-saudari perlu cari jalan. Dan sebahagian daripada jalan itu ialah dengan memastikan gerak kerja yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang digilap, yang ada kesan kepada masyarakat. Jadi insya-Allah saya harap selepas kongres pada hari ini, tugas saya sebagai timbalan Presiden, saya boleh bekerjasama dan menyelaraskan dengan
pimpinan wanita dan pimpinan angkatan muda supaya kita memberi fokus kepada talent pipeline ini. Supaya kita berjaya menarik seberapa ramai lambakan bakat yang berbeza-beza untuk mendepani kepimpinan gerakan di dalam wanita dan di dalam angkatan muda seperti mana kita bermula dahulu. Supaya saudara-saudari menjadi rujukan dan contoh kepada sayap-sayap dan kumpulan muda yang lain dalam parti-parti lain. Supaya keyakinan itu dibina bahawa Parti Keadilan Rakyat ini mempunyai satu kumpulan kepimpinan yang boleh melangkaui 30, 40, 50 tahun akan datang yang bersesuaian dengan cabaran dan tugas mengikut masa yang ada. Saudara-saudari, kalau itu kita boleh buat dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, sebenarnya sumbangan saudara-saudari adalah lebih besar daripada kami yang sudah sampai ke peringkat tinggal nak punch out mungkin 5-10 tahun daripada sekarang. Kerana keadaan itu telah beralih. Saya sendiri contohnya, sebahagian besar daripada masa dan tenaga saya terpaksa dibebankan dengan masalah memperbetulkan ekonomi negara. Saya tahu tanggungjawab saya dalam parti dan kita akan cuba yang terbaik. Tapi itu masalahnya bila jadi menteri. Kerana kita perlu juga memastikan bahawa kita berlaku adil kepada mandat dan juga tanggungjawab yang diberikan. Yang baiknya ialah itu sepatutnya membuka ruang yang lebih besar kepada pimpinan generasi baru mengambil tugas itu. Dan dengan cabaran yang saudara-saudari ada, saya harap saudara-saudari berjaya membawa nafas dan perancangan baru untuk mengekalkan kekuatan parti untuk tempoh-tempoh yang melangkaui daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kami generasi pertama yang mula tahun 1998-99 dahulu. Jadi saya nak tutup dengan sedikit pantun. Saya ada satu pantun je yang saya ingat. Dan pantun ini saya ingat kerana dia juga diberikan yang menulis kepada saya ialah juga seorang pimpinan daripada Pemuda Keadilan masa itu. Kerana awal-awalnya tu pun saya memang tak pernah minat politik. Dan bagi saya pada tahun 1998-99 dulu, misi kami satu saja, membebaskan Anwar Ibrahim. Lepas tu pandai-pandailah Anwar Ibrahim. Itu ayat kita orang dulu. Orang yang mula-mula sertai parti mesti ingat benda itu. Dulu misi kami mudah je. Saya kat UK ke balik, tak apa. Misi kita bebaskan Anwar. Lepas tu pandai-pandailah Anwar. Jadi dia tak mudah masa kami mula-mula dulu kerana kita bukan orang politik. Kebanyakan daripada kita bukan orang politik. Nak masuk satu parti politik, nak cerita pasal pemilihan semua ni memang tak minat. Sebab kita masuk nak bebas Anwar saja kan. Tapi jawapan sahabat saya, dia jawab dengan pantun saja. Pantunnya dalam, dia bermula pantun dasar in a great oak still. Itu arti daripada satu tulisan orang sastrawan Amerika Syarikat, Stringfellow dulu. Diterjemahkan, ku layangkan panahnya ke udara, hilangnya jatuh entah mana. Nun jauh pun getah, bila ku ambil tak juga. Ni tepuk tak tahu malam gini.
Sebab bila dapat pun tak tahu mana apa yang mengena. Kawan saya, orang muda, kalau dia pegang kepada sesuatu, idealisme dia, wataknya ialah seperti satu anak kukuh. Anak panah ni memang kena panah mengatakan jauh, tak tahu jatuh ke mana. Tapi anak panah yang baik, iaitu anak muda, lelaki wanita yang baik, macam mana pun perjalanan dia susah macam mana pun, bila dia jatuh, dia tak patah. Dia kekal, orang ambil balik dan boleh guna balik. Itu ucapan saudara-saudari, dan saya harap perwakilan yang ada pada hari ini, saudara-saudari ambil semangat. Bahawa kalau saudari rasa perjalanan panjang, jadilah anak-anak yang kekal tak patah, ke mana-mana pun ditembak saudara-saudari. Parti ke kanan, saudara-saudari tak patah. Parti hantar ke kiri, bukan saja tak patah, saudara-saudari menumpas lawan kita, insya-Allah, saudara-saudari. Jadi tepat 9.45 pagi, mengikut jadual saya kena berhenti 9.45 pagi. Jadi saya dengan ini, dengan saudari ada kesedaran mencari idealisme, ada wawasan baru, ada kreativiti baru, ada azam baru. Saya berdoa supaya keseluruhan perjalanan Kongres Wanita akan muda kali ini diberkati Allah, supaya di kalangan saudari ini akan ada tokoh besar negara di masa akan datang yang boleh menyambung apa yang telah dimula oleh Datuk Seri Anwar, yang sekarang ini cuba dimaknai oleh kita sekarang. Saya harap daripada kalangan yang Dewan menuntut juga luar, insya-Allah Tuhan, saudara-saudari lah yang akan menjadi pimpinan besar dan tokoh pembaharuan dalam negara kita. Dengan doa dan hasrat itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rendah hati lancarkan Kongres Wanita dan Angkatan Muda Keadilan begitu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan juga perasmian yang telah disempurnakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya sekali lagi menjemput dan juga mempersilakan